Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memanggil satu sidang media bagi menjelaskan beberapa isu penting yang berlaku dalam negara. 3 isu utama yang dibongkar beliau dalam sidang media tersebut adalah berkenaan perkembangan siasatan Suruhanjaya Diraja berhubung pita video VK Lingam, isu kedudukan Malaysia sebagai negara ke-6 terbaik di dunia dan rancangan kerajaan menyingkirkan hasil sastrawan negara dari pengajaran di sekolah-sekolah. WTV8 telah berada di pejabat Datuk Seri Anwar di Petaling Jaya untuk membawakan anda liputan ini. But the last one was given to me on Friday evening. Yeah, which was a pleasant surprise. But for Haider, an ex-federal court judge, to come to the conclusion, why didn't Anwar submit to us earlier? Without even reading my statement, it shows how incompetent he is. Yang pertama soal keputusan Suruhanjaya Diraja menolak bukti wujudnya konspirasi dalam menetapkan keputusan mahkamah telah mengharkis keyakinan orang ramai kepada kerajaan bahawa kerajaan hari ini tentunya tidak serius di dalam mengembalikan kedaulatan undang-undang. Saya kecewa bahawa Suruhanjaya Haider telah memutuskan sehingga kini saya tidak perlu dipanggil, dan saya beranggapan ini hanya satu dalih untuk mengenepikan dan menafikan hak saya untuk memberikan keterangan yang bersabit rasuah dalam badan kehakiman. Saya yakin bukti yang saya kemukakan mampu membantu Suruhanjaya yang dipengusikan oleh Tan Sri Haider untuk mendapatkan kebenaran. Keputusan Suruhanjaya untuk menyekat hak saya tentunya menimbulkan tanggapan bahawa ada kuasa di sebalik tabir. Kuasa ini cukup berpengaruh sehingga Suruhanjaya tidak teragak-agak untuk membuat apa sahaja untuk menafikan saya mengemukakan bukti. Para ahli Suruhanjaya, terutamanya Tan Sri Haider, tidak mengambil peluang untuk mencari punca sebenar skandal kehakiman, tetapi menghabiskan masa dengan isu prosedur dan tafsiran yang menghadkan bidang kuasa mereka. Dan kenyataan terakhir bersabit dengan menyinggung mengapa saya memberikan klip video terakhir 5 minit tanpa melihat kenyataan saya bahawa video itu saya perolehi petang Jumaat sekembalinya saya dari Hong Kong. Saya tidak peroleh video itu bulan lalu, tetapi oleh kerana prasangka tebal orang seperti Haider, dia cepat membuat hukuman yang bertentangan dengan semangat dan lunas kehakiman. Tujuan dan matlamat siasatan ialah untuk memastikan rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa yakin bahawa hakim-hakim di negara ini boleh menjunjung keadilan tanpa kecuali. Secara asasnya, video Lingam menunjukkan pihak yang berkemungkinan terjebak atau sememangnya terlibat dengan rasuah dilantik ataupun dinaikkan pangkat sebagai hakim. Suruhanjaya tersilap kerana hanya membenarkan bukti penetapan pelantikan hakim tanpa membenarkan bukti rasuah diambil kira. Ini bukan sekadar janggal tetapi memperbodohkan rakyat. Apa alasan bagi seorang menteri atau tauke melantik hakim yang mereka inginkan kalau bukan bermaksud untuk mempengaruhi kes? Takkan kerana dia kasih kepada Tun Yusof atau Tun Ahmad Fairuz dia lantik, tapi dia tak campur dalam soal kes. Ini yang berlaku sekarang. Jadi bagi saya masalahnya sekarang serius, dan oleh demikian saya menyeru Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Badawi untuk mengambil tindakan tegas, segera menjelaskan terma rujukan bagi memastikan bukti rasuah termasuk penetapan keputusan mahkamah
bermula dengan penyingkiran bekas Ketua Hakim Negara Tun Saleh Abbas. Sekiranya kerajaan benar-benar serius dalam memerangi rasuah serta mengembalikan keyakinan terhadap institusi kehakiman, inilah peluang untuk mereka membuktikan komitmen mereka. Janganlah Perdana Menteri berdolak dalik dan mengambil tindakan tegas bagi membawa menyebabkan kerosakan dalam institusi kehakiman lebih parah lagi. Saya mendesak Perdana Menteri Abdullah Badawi bertindak segera memastikan rakyat dan masyarakat antarabangsa berpuas hati bahawa kerajaan serius dalam memerangi rasuah kalau mau menegakkan keluhuran kedaulatan undang-undang negara. Yang kedua ni soal keputusan Menteri Pelajaran menyingkirkan sastrawan negara dari pengajaran sastra di sekolah. Rancangan tersebut yang dijangka dilaksanakan pada tahun 2010 merangkumi penyingkiran karya sastrawan negara termasuk Shahnun Ahmad, Osman Awang, Samad Said, dan digantikan dengan penulis yang dianggap popular tetapi belum diiktiraf sebagai karyawan bermutu. Tidak pernah berlaku dalam sejarah mana-mana negara. Kalau sudah belajar bahasa Inggeris, selain daripada membicarakan karya popular yang menjadi paksi utama masih karya Shakespeare ataupun yang dianggap kanun penting sastra barat. Kalau sudah belajar sastra Cina atau Arab, begitu keadaannya. Di Malaysia saja kerana tentunya pemikiran menteri terlalu dangkal untuk memahami bahawa sastra itu mencerminkan budaya satu bangsa dan negara. Oleh demikian saya membantah keras dan saya mengajak rakan-rakan terutama pendidik di negara ini untuk membantah cadangan yang remeh ini. Yang ketiga, ini soal kenyataan Perdana Menteri semalam yang bertujuan untuk mengelirukan rakyat tentang kedudukan dan keupayaan daya saing negara. Dan ini agak mengejutkan banyak pihak kerana mereka banyak tidak menyangka Datuk Seri Abdullah Badawi akan diperalatkan untuk mempermain dan memutarkan data dan angka. Dan jelas maksud menipu rakyat Malaysia. Ini kerana Perdana Menteri menyebut bahawa Malaysia sekarang di peringkat di tahap ke-8 dari segi daya saing dunia. Jadi dan ini dipaparkan dengan terang oleh media tempatan. Walhal inilah kali pertama data itu dikaitkan dengan jumlah penduduk satu negara 20 juta orang dan lebih. Ini supaya tahap Malaysia itu meningkat. Padahal mengikut laporan daya saing dunia tahun 2007, Malaysia bukan di tahap yang ke-8 tapi 23. Ini lebih buruk dari tahun 2006 kerana Malaysia di tahap 22 dan 1997 dalam keadaan kita terbaik di tahap 17 berbanding dengan negara-negara lain di dunia. Ini percubaan yang desperate, yang agak terdesak oleh Perdana Menteri hanya untuk menjawab bahawa Malaysia ini di tahap yang lebih meyakinkan. Dan yang kita harus tahu bahawa Malaysia ini patut diletakkan dalam rangkaian bersama Singapura, Korea Selatan, Jepun, Taiwan. Dan berbanding dengan Singapura dan Hong Kong, mereka di tempat kedua dan ketiga. Walhal Malaysia di tingkat yang ke-23. Jelas Perdana Menteri masih belum dapat menerima kenyataan. Masih dalam kenyataan penafian kenyataan bahawa Malaysia sekarang mundur dan lembab kerana kepimpinan yang lemah dan ekonomi yang tidak segar.